Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajipan kita solat fardu subuh secara berjemaah. Insya-Allah pagi ini kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpandukan kitab Syarah Ummul Barahin karangan Al-Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebelum kita mulakan sama-sama kita buka dengan baca Al-Fatihah. Surat 17 Hukum Aqli. I'lam anna al-hukm al-aqli yanhasiru fi thalathati aqsamin. I'lam, ketahuilah olehmu, anna al-hukm al-aqli, sesungguhnya hukum yang berbangsa akal itu yanhasiru, terbatas, fi salasati aqsam, pada 3 bahagian. Al-wujubu, wajib, wastihalatu, mustahil ataupun kemustahilan, wal jawaz, dan harus ataupun keharusan. Fal wajibu, maka adapun yang wajib itu ma la yutasawwaru fil aqli adamu, apa sahaja yang tidak dapat digambarkan pada akal oleh ketiadaannya. Wal mustahilu, dan yang mustahil itu ma la yutasawwaru fil aqli wujudu, apa sahaja yang tidak dapat digambarkan pada akal oleh kewujudannya. Wal jaizu, dan yang harus itu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu, apa sahaja yang benar pada akal oleh kewujudannya dan ketiadaannya. Itu matannya, teks dia asalnya mat. Dia punya isi penting dia ataupun dipanggil matan. Kemudian syarah dia, kita baca sikit syarah dia. Al-hukmu huwa itsbatu amrin aw nafihi. Adapun hukum itu, dia adalah menetapkan sesuatu perkara atau menafikan perkara itu. Wal hakimu bidzalika, dan yang menghukumi bagi yang demikian itu imma syar'u, sama ada syarak, awil adatu ataupun adat, awil aqlu ataupun akal. Falihada, maka dengan sebab ini inqasama al-hukmu ila thalathati aqsam, maka dengan sebab ini terbahagilah hukum itu kepada 3 bahagian: syar'iyyan wa 'adiyyan wa aqliyyan. Hukum syarak, hukum adat, dan hukum akal.
permulaan sebelum kita mempelajari akidah, maka di sini diberi pendahuluan dahulu, dijelaskan pendahuluan tentang hukum. Sebab dia ada kaitan lah. Ada kaitan dengan i'tiqad, seperti mana yang dijelaskan sebelum ni lah. Sini ditajuk dia hukum akal. Di manakah peranan akal di dalam akidah? Seperti mana yang setelah diberitahu sebelum ni, saya ulang balik sikit. Jadi akidah itu ialah satu lafaz yang mewakili mu'taqad. Aqidatun tu dia dalam bahasa Arab, dia bentuk kata itu dipanggil sifat musyabbahah, yang bermakna isim maf'ul. Isim maf'ul, apa itu isim maf'ul? Iaitu perkara yang dilakukan pekerjaan, dikenakan pekerjaan. Jadi akidah itu bermaksud mu'taqad di sini. Mu'taqad, perkara yang kita i'tikadkan. Akidah itu bermaksud perkara yang perlu kita i'tikadkan. So kita dipanggil mu'taqid, orang yang beriktikad. Kemudian perbuatan kita itu ialah beriktikad, maknanya berkeyakinan, berpegang dengan sungguh-sungguh, mempercayai, membenarkan. Itu semua makna dia lah. Dan perkara yang kita i'tikadkan itu dipanggil mu'taqad dan diistilahkan dengan akidah lah. Perkataan akidah itu. So, apa yang nak kita i'tikadkan, iaitu akidah itu sendiri disampaikan kepada kita lah oleh Allah sendiri melalui Rasulnya. Allah bagi tahu manusia, wahai manusia, akulah Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Allah bagi tahu kepada makhluknya yang mukallaf lah, yang dibebani hukum, iaitu jin dan manusia, melalui lidah para rasul lah. Rasul diutuskan untuk menyampaikan mu'taqad. Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang Tuhan yang satu, yang esa. Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Tuhan yang maha berkuasa. Dialah Tuhan yang maha mengetahui. Dialah yang memberi rezeki. Segala perkara yang diberitahu oleh Rasul, asalnya daripada Allah sendirilah melalui Rasul, itulah mu'taqad ataupun kita panggil akidah. Maka itu penetapan bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah sajalah yang layak disembah, dan Allah lah Tuhan yang menciptakan alam semesta ni. Allah lah yang menciptakan manusia. Allah lah yang buat segala-galanya. Allah lah yang mengatur rezeki dan seterusnya. Maka itu hukum syarak kita panggil. Hukum syarak. Perkara itu ditetapkan oleh syarak, dan kita pun jumpa perkara itu dalam Al-Quran dan hadis. Kita jumpa perkara tersebut, yang menetapkannya bukan kita, bukan akal, syarak. Jadi di manakah peranan akal itu? So Allah Ta'ala bila menciptakan manusia, membebankan manusia dengan taklif, supaya manusia itu beriman kan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku, beribadah kepada aku, memperhambakan diri kepada aku. Maka Allah Ta'ala beri manusia akal. Beri manusia akal. Jadi selain daripada manusia dan jin lah, seperti batu-batu, pokok-pokok, air, laut, sungai, dia tak ditaklifkan, dan dia pun tak diberi akal. Tak diberi akal. Sebenarnya syarat taklif itu mesti berakal. Syarat taklif, syarat untuk dibebankan hukum kepada sesuatu makhluk itu mesti makhluk yang berakal. Sebab tu kalau kita biasa belajar fiqh kan, syarat wajib solat,
syarat wajib solat. Maksud syarat seseorang itu diwajibkan solat ialah dia Islam, baligh, berakal. Orang kafir dia tak wajib solat di dunia lah, tapi di akhirat dia akan diseksa sebab tak solat. Itu bab lain. Kemudian dia baligh, sudah sampai umur. Mazhab Syafi'i sama ada dia keluar air mani atau perempuan keluar haid, ataupun kalau tak keluar dua-dua mencecah umur 15 tahun Hijriah, dia anggap baligh, telah sampai masa dia. Dan yang ketiga berakal. Berakal. Maknanya orang gila tak wajib solat. Bahkan orang gila pun tak wajib beriman. Jadi tak ada akal, macam mana dia nak beriman? Jadi di situ Allah Ta'ala berikan manusia akal, supaya akal dia itu setuju dengan hukum syarak tadi. So syarak datang bagi tahu, wahai manusia, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah Tuhan yang satu. Dialah Maha Berkuasa di sebelah seterusnya. So bila manusia sebelum sampai ke akal, dia melalui telinga dululah. Dia dengar melalui telinga dulu. Telinga dia dengar lah. Ini kita mencuba bayangkan ketika Rasulullah SAW diutuskan, dia menyampaikan akidah itu, mu'taqad itu, hukum syarak itu kepada orang Arab Quraisy ketika itu. Maka prosesnya pertama sekali mereka dengar. Setelah mendengar baru dia fikir. Dalam surah Al-Mulk kita baca setiap malam tu, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah kami dengar atau kami fikir, dah tentu kami tak berada di neraka sa'ir. Fa'tarafu bizambihim, mereka mengiktiraf dosa-dosa. Jadi dengar dulu, dengar, fikir, lepas tu baru terima atau tidak. Kan bila Rasul datang memberitahu seorang manusia bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, so dia dengar, dia fikir. So dia nak terima ke tak terima? Sebelum dia nak terima tak terima, mestilah akal dia fikir dulu, betul ke apa yang disampaikan oleh Rasul ni, yang dia ni pula mengaku Rasul, betul ke dia Rasul? Betul? So itu fungsi akal, peranan akal. Maka dia boleh menghukumi. Akal di situ dia akan menghukumi. Kalau kata tipulah, tak betul lah ni, maka dia tak terima, dia tak akan terima. Ataupun dia betul ke, maka dia fikir dulu, betul ke, maka dia nak, misalnya dia nak bukti. Dia kata, wahai Muhammad, kalau betul engkau ni utusan Tuhan, apa buktinya? Kalau betul kau pergi belah bulan tu. Sebelum ni kan saya dah cerita lah. Maka Allah Ta'ala, Nabi itu pun, ya Allah, tolonglah belahkan bulan untuk buktikan kebenaran aku. Allah belahkan bulan terbelah. Semua tengok, alamak, terbelah betul. Jadi Nabi Muhammad tak katalah aku yang belah bulan. Dia kata ini Allah yang membelahkan bulan untuk membuktikan kebenaran aku. So akal tengok, mustahil ada manusia boleh belah bulan. Siapa lagi boleh belah bulan? Maka tak dapat tidak, mesti ada satu kuasa yang hebat yang boleh belah bulan. Maka akal pun membenarkan. Akal maksudnya akal menerimalah, akal menghukumi bahawa benda itu wajib. Istilah dia di sini panggil wajib lah. Benda itu tergambar di akal bahawa memang Tuhan itu wujud. Tasawwur tadi dia kata la yutasawwaru fil aqli adamuhu, maksudnya tidak tergambar di akal akan ketiadaannya. Mesti ada sesuatu kuasa yang membelah bulan tersebut. Kalau Nabi tadi dakwa Tuhan tu boleh cipta langit, yang mana bulan tu pun Allah yang cipta, dia yang cipta, dan tentulah dia yang boleh belah bulan tu. Ada lagi siapa ke yang boleh membelah bulan? Jadi akal pun membenarkan. Itu maksudnya hukum akal. Maksudnya akal menerima, membenarkanlah, menganggap perkara tersebut, istilah dia tiga saja, sama ada wajib, mustahil atau harus. Semua masalahnya di sini dia orang gunakan perkataan wajib itu mengconfusekan sikitlah. Confusekan dengan hukum syarak. Sebab lepas ni dia akan tekankan hukum syarak. Hukum syarak pun kita ada kan, wajib, sunat, harus, makruh, haram.
Jadi ada dua perkataan lah di sini yang sama, iaitu wajib dengan harus. Akal pun ada hukum wajib dan harus, nanti syarak pun ada hukum wajib dan, tapi dia dua benda yang beza. Dua benda yang berbeza. Sebab apa? Yang menghukuminya berbeza. Kalau syarak, yang menghukuminya Allah, syarak ataupun Allah Rasul. Kalau akal, yang menghukuminya manusia. Hukum akal, manusia yang berakal itulah yang menghukumi. Maka istilah dia itu sama, tapi makna dia berbeza. Makna dia ada beza sikit. Hukum akal yang istilah wajib itu maknanya akal dia tidak dapat menggambarkan benda tu tak ada, mesti ada. Logik lah istilah dia. Wajib tu maksudnya logik. Kalau mustahil itu tak logik, tak masuk akal. Kalau kita selalu guna, ini tak masuk akal lah. Kita kata ini tak masuk akal lah. Akal menghukumi, tak masuk akal lah kau ni. Akal menghukumi, itu maksudnya hukum akal. Akal kita menghukumi akan sesuatu perkara. Kemudian diterangkan makna hukum itu sendiri pula. Sebenarnya dia pergi atas sekali lagi. Maknanya sebelum pergi kepada hukum akal, hukum syarak, kata hukum itu sendiri apa dia? Apa itu hukum? Kita selalu sebutkan hukum. Hukum itu apa makna dia? Maka diterangkan ni, hukum itu isbatu syai' ala syai' atau nafi syai' ala syai'. Hukum itu sama ada kita menetapkan sesuatu ke atas sesuatu. Menetapkan sesuatu atas sesuatu. Contohnya, Tuhan ada. Tuhan itu ada. Atau menafikan Tuhan itu tiada. Na'udzubillah lah. Ini contoh. Kita kata Tuhan ada. Akal menghukumi, itu namanya hukum. Menghukumi Tuhan ada. Atau contoh hukum yang lain. Ini masjid Mujahidin, di sini kawasan Damansara. Menghukumi, kita menetapkan satu perkara. Sekarang waktu subuh, nafi sekarang bukan waktu tengah hari, menafikan. So apa saja kalau dalam kehidupan kita sebenarnya kita pakai benda ni, cuma kita tak kajilah ke arah tu kan. Kita menghukumi, kau nak gimana jadi? Sejak lagi aku nak pergi KL lah. So kita beritahu sekejap lagi aku nak pergi. Kita menetapkan satu perkara atas satu perkara. Menetapkan kita nak pergi KL sekejap lagi. Maksudnya katalah pagi nanti pukul 10. Itu maknanya menghukumi. Sini secara umum lah, secara bahasa menghukumi itu bila kita menetapkan sesuatu ke atas sesuatu atau kita menafikan sesuatu, itu namanya menghukumi. Menghukumi. Begitu juga ada hakim di mahkamah kan, saya menghukumi kamu didapati bersalah atau didapati tak bersalah, menghukumi. Jadi banyak sebenarnya, luas, hukum tu luas. Cuma hukum tu terbagi kepada tiga lah. Satu, hukum syarak, mana yang menghukuminya syarak, iaitu Allah. Pemilik syarak itulah, pemilik syariat itu Allah, dialah yang menghukumi. Dan benda yang dihukumi itu ada ruang lingkup dia lah, ada perkara-perkara yang syarak hukum. Kemudian yang kedua, akal. Manusia itu sendiri dia boleh menghukumi. Dia boleh menghukumi. Dan hukum akal ni biasanya disepakati. Contohnya orang tanya kan, apa ni sekarang ni di Masjid Mujahidin atau di Damansara ni siang ke malam? Siang dan malam. Siang dan malam. Ya, siang dan malam. Siang ke malam tak? Siang dan malam. Serentak. Kau ni biar betul. Dia akal mulalah dia. Siang dan malam. Ya, siang dan malam. Siang ke malam, aku tanya. Tak, siang dan malam serentak. Mana boleh siang dan malam serentak? Dia tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Akal tak, bagi akal mustahil. Mana boleh satu tempat tu siang dan malam serentak? Mustahil, akal tak boleh terima. Itu contoh hukum akal, benda-benda yang akal boleh menghukumi. Dan yang ketiga, hukum adat. Hukum adat tu kebiasaan. Contohnya makan kenyang kan, makan kenyang. Kalau aircon sejuk, itu hukum adat. Api panas, itu hukum adat. Jadi di sini dalam akidah, syarak menyediakan hukumnya supaya akal kita menghukumi benda tu
Dan kalau kita terima, kita disuruh beriman. Maksudnya membenarkan di dalam hati, tasdik bil qalbi. Jadi orang-orang yang tak mau beriman itu sebab dia akal dia tak terima. Dia kata mana ada Tuhan? Ateis contohnya kan, ateis. Ateis ni dia kata mana ada Tuhan? Dia kata tak logik. Mana ada Tuhan? Kalau ada mana tunjuk lah. Kalau ada Tuhan tunjuk lah. So akal dia menggambarkan bahawa Tuhan ni tak wujud. Mustahil wujudnya Tuhan yang Tuhan tak wujud. Itu dia punya akal lah. Tapi kita boleh lawan dengan dia, hujah-hujah akal. Habis tu kalau Tuhan ni tak ada, siapa yang ciptakan alam semesta ni? Oh, jadi dengan sendiri dia kata. Jadi dengan sendiri. Okey. Lepas tu kita tanya, kereta kamu ni kan boleh ke mana? Jadi dengan sendiri? Mana boleh. Kereta jadi sendiri mestilah beli, mestilah ada kilang buat. Kereta tak boleh pula jadi dengan sendiri. Kena ada kilang yang buat, kena beli. Tiba-tiba alam ni boleh ada jadi dengan sendiri. Macam mana? Kita boleh berhujah dengan akal dengan dia. Jadi di situ peranan akal lah, peranan akal. Sebab tu dipelajari dulu di manakah kedudukan akal di dalam akidah. Jadi akal itu fungsi dia untuk akidah yang disampaikan oleh syarak itu, ditetapkan oleh syarak itu, akal perlu menerima atau menolak. Kalau akal menerima, maknanya dia akhirnya dia tasdik lah, membenarkan dalam hati dia, dinamakan beriman. فالشرعي وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. Adapun hukum syarak itu ialah khitabullah, khitab Allah ataupun kalam Allah ataupun perkataan Allah. Al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Bitalabi, dengan tuntutan. Awil ibahati, atau keharusan. Awil wad'i lahuma, atau satu perletakan hukum bagi kedua-duanya. Di sini dia mulakan dulu dengan membahas apa itu hukum syarak. Apa itu hukum syarak? Apa itu hukum syarak? Setiap tuntutan, atau sama ada tuntutan melakukan atau tuntutan meninggalkan, ataupun pilihan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah hukum syarak. Tapi melalui lidah para rasul dia lah. Allah tak direct perintahkan kita aqimus solah, tiba keluar suara berlangit. Tak, bukan macam tu. Allah sampaikan melalui rasul-rasul dia. Setiap rasul datang membawa hukum Allah, membawa hukum syarak, membawa perintah Allah. So hukum syarak ni ringkasnya perintah Allah. Khitabullah, khitab. Khitab tu percakapan lah. Macam khutbah tu kan, tu khatib tu dia berkhitab kepada kita. Bahasa Arab dia panggil khitab. Cuma saya tak nak direct nanti, sebenarnya panjang perbahasan tentang khitab ni. Itu nanti dalam sifat kalam ada pembahasan. Sifat kalam, maknanya khitab tu kaitan dengan kalam, pembahasan sifat kalam. Jadi apa itu hukum syarak? Iaitu khitabullah, perintah dari Allah Ta'ala. Al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Dia ada juga khitab Allah yang tak ada kaitan dengan perbuatan mukallaf. Tapi yang ni dinamakan hukum syarak apabila khitab Allah, kalam Allah itu ada hubungan dengan perbuatan mukallaf. Jadi kita punya perbuatan ni tak boleh lari daripada hukum syarak. Tak boleh lari daripada hukum syarak. Nanti dihuraikanlah perbuatan kita akan dihukum oleh syarak, sama ada wajib atau sunat atau harus atau makruh atau haram. Cuma dia sebelum dia pergi kepada 5 hukum taklifi dia panggil. Sebelum dia pergi kepada situ, dia bagikan dulu khitab Allah ni ialah sama ada dalam bentuk tuntutan atau dalam bentuk pilihan. Tuntutan ada 2, tuntutan mengerjakan, melakukan, atau tuntutan meninggalkan. Maksudnya tak boleh buat.
Kalau tuntutan untuk melakukan, dia ada dua. Satu tuntutan wajib, yang kedua tuntutan sunat. Sama-sama dua-dua tuntutan melakukan, tetapi wajib ini mesti talban jaziman, tuntutan yang mesti kita buat. Kalau sunat, talban ghairu jazim, talban ghairu jazim, tuntutan yang tidak lazim, tidak mesti. Ada tuntutan tapi tak mesti. Kemudian akibat daripada itu, kalau wajib bila kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa, dapat akan disiksa. Kalau sunat kita buat dapat pahala, tak buat tak apa. Yang kedua, tuntutan untuk kita meninggalkan. Ada dua, satu haram, satu makruh. So haram ni dituntut kita meninggalkan perbuatan. Kalau kita buat juga, akibat dia akan dapat dosa lah. Kalau kita tinggalkan ketika kita berhadapan dengan perkara itu, dapat pahala. Benda haram ni orang bagi rasuah ni, ambil, kita nak ambil, tak boleh ni haram ni, Allah marah ni, kena seksa apa dia, tak nak. Ketika dia tinggalkan tu dapat pahala. Dan makruh kalau dia buat tuntutan meninggalkan, tapi tak mestilah. Dia buat juga pun tak dapat dosa. Cuma kalau dia tinggalkan dapat pahala. Kemudian satu lagi dipanggil pilihan, takhir atau ibahah. Takhir ataupun ibahah, keharusan. Buat pun boleh, tak buat pun boleh. Buat pun tak dapat apa-apa, tak buat pun tak dapat apa-apa. Dosa pun tak dapat, pahala pun tak dapat. Nikmat tak dapat, seksa pun tak dapat. Itu dia panggil takhir ataupun ibahah, keharusan, harus. Itu perincian hukum taklifi dia panggil. Satu lagi disebut di sini wada'i, hukum wada' ataupun istilah dia perletakan hukum. Sebab contohnya kita disuruh melakukan solat, kan? Kita disuruh melakukan solat, tuntutan untuk mengerjakan solat. Bila nak solat? Apa syarat-syarat dia nak solat? Apa sebab-sebab yang mewajibkan kita solat? Dan apa manik-manik, larangan-larangan yang menghalang seseorang itu daripada solat? Setelah dia solat, sah ke batal? Diterima ke atau tak diterima? Maka itu dipanggil hukum wada'i. Hukum wada'i. Selain daripada hukum taklifi yang 5 tadi, satu lagi dia panggil hukum wada'i, perletakan hukum. Dia ada 5, setengah ulama kata 7, iaitu sebab, syarat, manik ni halangan, sah, batal, dan ada yang tambah lagi 2, azimah dengan rukhsah. Azimah, rukhsah. Azimah ni hukum asal, rukhsah ni keringanan. Contohnya orang pergi musafir, dia boleh jamak solat, dia boleh qasarkan solat, boleh tak puasa bulan Ramadan, boleh tak solat Jumaat. Itu rukhsah dia panggil. Itu perletakan hukum, dia panggil hukum wada'i. Tapi itu bukan fokus kita lah. Fokus kita kepada nanti akidah, iaitu berkaitan dengan hukum akal dan hukum syarak yang meletakkan akidah. Itu fokus kita. Nah, ini dia perkenalkan dululah secara umum apa itu hukum. Hukum itu ada berapa, kemudian setiap hukum itu dihuraikan. Fadakhala fi qawlina bitalabi arba'atun, maka masuk di dalam perkataan kami dengan at-talab ataupun tuntutan itu, arba'atu ada 4. Yang pertama al-ijabu, pengewajiban. Wa huwa talabul fi'li talaban jaziman, iaitu tuntutan untuk mengerjakan sesuatu perbuatan dengan tuntutan yang jazim, yang mesti. Kal imani billah wa bi rasulihi, seperti beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Itu tuntutan yang mesti dibuat. Manusia mesti beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Kalau dia tak buat, dia tak beriman kepada Allah dan Rasul, nanti dia akan berdosa, bahkan kafir lah dalam bab ni. Nanti di akhirat dia akan diseksa. Wa qawaidil Islam al-khamsi, dan seperti kaedah Islam yang 5 ataupun rukun Islam yang 5, solat 5 waktu, syahadah, solat 5 waktu, puasa, zakat, haji. Contoh dari begitu, itu semua wajib. Wa nahwihima, dan yang seumpamanya. So dia tak detail lah di sini, cuma bagi tahu apa itu kewajiban. Yang kedua, wan nadbu, dipanggil dalam bahasa Arab banyak sebenarnya. Dalam bahasa Arab sunat ni kita orang Melayu panggil sunat, tapi dalam bahasa Arab dia banyak. An-nadbu,
al-mustahabbu, al-nawafil, apa lagi, banyak lagi dia punya istilah-istilah dia. Sunat, mandub, kemudian mustahab, nawafil, tatawwu, itu semua dalam mazhab Syafi'i sama saja. Hukum ni sunat. Dalam mazhab lain dia ada beza sikit antara mandub, mustahab, kemudian nawafil, kemudian tatawwu, dia ada beza sikit dia punya istilah-istilah dia lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i semuanya sama, dipanggil, orang Melayu panggil sunat lah. Dalam bahasa Arab asal dia punya sunnah. Di sini dipakai an-nadbu, wa huwa talabul fi'li talaban ghaira jazimin ka salatil fajri wa nahwiha. Ini seperti tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak mesti. Ada tuntutan tapi tak mesti, maknanya dia tak buat pun tak apa. Seperti solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Solat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat qabliyah, itu ada tuntutan. Tapi tak mesti. Kalau orang tu tak buat pun tak apa. Tapi kalau dia buat, dia dapat pahala. Tak nak cerita lah, kalau tak buat tak apa, macam tu tak buat, tak, ni sunat muakkad ni, kalau tak buat dicela. Saya tak nak detail ke arah tu, sebab itu fiqh. Ini nak bagi contoh hukum. Kemudian wat tahrim, yang ketiga tahrim itu pengharaman. Wa huwa talabul kaffi anil fi'li, iaitu satu tuntutan untuk kita menahan dari diri kita daripada melakukan. Talaban jaziman, dengan tuntutan yang mesti kita menahan diri kita daripada melakukan. Itu pengharaman. Kasyirk billah wa zina wa nahyu, seperti syirik kepada Allah, nauzubillah, dan juga seperti zina. Itu dilarang. Kita kena menahan diri daripada melakukan perkara tersebut. Yang keempat, wal karahatu, iaitu kemakruhan. Wa hiya talabul kaffi anil fi'li talaban ghaira jazimin, iaitu satu tuntutan daripada menahan diri daripada melakukan dengan tuntutan yang tidak mesti. Ka qiraatil Quran masalan fir ruku'i was sujud, ketika rukuk dan sujud. Ini contohnya. Makruh hukumnya kalau kita baca Quran ketika rukuk dan sujud. Dalam solat, kalau kita nak rukuk, kita nak sujud, makruh kita baca Al-Quran ketika itu. Kita disuruh baca doa saja, zikir. Maknanya subhanarabbal a'la wa bihamdihi, subhanallah, ataupun doa-doa yang lain lah. Macam sujud tilawah pun ada doa dengan sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwa, itu boleh. Ini bab fiqh lah, saya tak nak detail kat situ. Tapi contohnya kalau macam kita nak solat hajat, kadang-kadang kita dalam sujud kita doa kan. Maka sekiranya kita nak berdoa menggunakan ayat Al-Quran, kita kena niat untuk bukan membaca Al-Quran, niat doa. Contohnya dia bacalah Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah kan, dalam sujud. Boleh, tapi dengan niat doa, bukan niat baca Quran. Kalau dia niat baca Quran, hukum dia makruh je pun. Kalau dia baca juga tak ada berdosa pun. Cuma kalau dia tinggalkan, dia terniat nak baca, itu dia tinggal, makruh ni, tak boleh ni, dia tinggalkan, dapat apa? Pahala. Contoh lah. Contoh ni bukan nak bahas bab fiqh, tapi bagi contoh hukum syarak. Wa amal ibahatu fahiyat takhyir bainal fi'li wat tarki. Adapun ibahah ataupun keharusan, fahiyah, maka dia adalah at-takhyiru bainal fi'li wat tarki, pemilihan antara fi'li wat tarki, berbuat ataupun tidak buat. Nak buat ke tak buat, ada pilihan. Contohnya kan nikah. Seperti nikah, mazhab Syafi'i, nikah ni hukum dia harus, bukan sunat. Mazhab Syafi'i. Kalau Nabi kata an-nikahu min sunnati kan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itu dalil tu bagi mazhab yang mengatakan nikah itu sunat. Mazhab Syafi'i tak. Hukum asal bagi nikah harus. Hukum asal bagi nikah harus. Antaranya apa? Sebab ada Nabi yang tak nikah. Ada Nabi yang tak. Nabi ni takkan buat benda yang tak sunat. Benda yang sunat dia takkan tinggalkan. Ini menurut Imam Syafi'i lah. Nabi Yahya tak menikah kan? Nabi Isa belum nikah lagi. Jadi ada Nabi yang tak menikah. Mustahil Nabi tak buat benda yang sunat.
Nabi yang kita belajar dalam bab kenabian, Nabi ni perbuatan dia berputar sekitar dua hukum je. Semua yang Nabi buat sama ada wajib atau sunat. Nabi benda harus pun Nabi tak buat. Nabi buat benda harus itu untuk sekadar untuk menunjukkan dia harus saja. Bukan memang dia ingin buat benda itu kerana benda itu harus, tidak. Ini ahli sunnah lah. Nabi buat semua benda sama ada wajib atau sunat. Untuk menunjukkan kalau Nabi buat benda itu benda yang harus untuk menunjukkan dia satu keharusan, bukan kerana benda itu harus dibuat, tapi dia buat benda itu wajib bagi dia untuk buat benda itu, menunjukkan benda itu sama ada harus. Bahkan benda yang makruh pun Nabi tak buat, tapi kadang-kadang dia buat untuk menunjukkan benda itu makruh, bukan kerana benda itu makruh. Itu dalam bab nubuwah. Itu alasan Imam Syafi'i. Jadi hukum asal dia harus, tapi boleh jadi wajib, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Nikah dalam mazhab ini bukan nak cerita bab nikah lah, itu bab fiqh kan. Ini contoh je. Jadi hukum asal bagi mazhab Syafi'i, nanti orang komplain, apa pasal nikah sunat, apa harus pula nikah kan sunat. Saya bagi dalil lagi, an-nikahu min sunnati. Ini mazhab Syafi'i lah saya terangkan. Hukum asal dia harus, cuma boleh jadi sunat, boleh jadi wajib bahkan, dan boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Itu dia panggil hukum li ghairihi, iaitu bab lain. Hukum dia panggil, ini yang kita bahas ni hukum li dzatihi. Hukum li dzatihi. Yang satu lagi tu yang tiba-tiba macam mana boleh asalnya harus, tiba-tiba boleh jadi sunat, tiba-tiba boleh bertukar jadi, itu dia panggil li ghairihi. Hukum li ghairihi. Disebabkan perkara lain dia berubah hukum. Contohnya makan daging babi kan haram. Itu dia panggil hukum li zati. Hukum asal dia haram. Tapi kalau orang tu dia kebuluran, nak mati dah. Nak mati dah beberapa hari tak makan, terdampar di satu tempat yang tak ada makanan, tiba-tiba ada daging babi saja, contohlah. Maka dia wajib bertukar. Tadi kan haram asalnya makan daging babi, tiba-tiba dalam situasi itu wajib bagi dia makan daging babi itu untuk menyambung nyawa dia. Sebab apa yang wajib tu menyambung nyawa. Hidup tak hidup tu kan, itu lain cerita lah. Ajal tangan Tuhan tu lain cerita. Tapi dia perlu makan. Kalau misalnya kalau dia makan, insya-Allah dia hidup. Maka yang ada hanya daging babi, maka wajib dia makan daging babi. Itu dia panggil hukum li ghairihi. Wajib li ghairihi. Asal haram, tapi berubah jadi wajib pula. Samalah macam di sini kan, nikah. Asal mazhab Syafi'i kata harus, tapi disebabkan perkara lain disunatkan atau diwajibkan malah. Contohnya orang mampu dan dia ni tak dapat kawal diri dia, kalau tak kahwin dia berzina. Contohnya duit banyak dan dia tak boleh kawal diri dia, nafsu dia, kalau tak kahwin berzina, maka wajib dia kahwin. Wajib dia kahwin sebab dia mampu. Sebab kalau dia tak kahwin, dia tak boleh kawal diri dia, berzina, pelacur dan auzubillah dan sebagainya lah. Wajib, jadi wajib lah li ghairihi, dia sebabkan benda lain jadi wajib. Ini kita cerita hukum lizati, hukum asal. Wal bai', dan jual beli, wa nahwihima, dan seumpama keduanya, hukumnya harus. Boleh pilih, kita nak beli ke tak nak beli pun boleh, nak kahwin ke tak nak kahwin pun boleh. 7 minit dah kita punya SOP kita sampai 7 minit, dan ni pun dah selesai bahagian hukum taklifi ni. Nanti insya-Allah kita sambung pula hukum wada'i pada masa akan datang insya-Allah. Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Tak ada Jadi setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua muslim muslimat. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik untuk kita faham, amalkan dan sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.